Um, Selamat tengah hari semua masih kerana sudi hadir sidang media pagi tengah hari ini. Saya dan rakan-rakan saya telah semalam dalam Dewan dengar dengan teliti ucapan daripada Menteri Kesihatan yang memberikan penerangan mengenai keadaan COVID dan langkah-langkah yang akan diambil oleh Kementerian Kesihatan untuk menghadapi pandemik COVID di Malaysia yang menjadi satu krisis yang cukup besar hari ini. Tapi apa yang kita dengar daripada ucapan Menteri ialah perengan yang dipenuhi dengan statistik, dipenuhi dengan nombor, angka-angka dan dipenuhi dengan senarai langkah-langkah yang telah pun diambil oleh Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan langsung tidak menyebut, membahas ataupun membincang tentang keberkesanan langkah-langkah yang telah pun diambil oleh Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan langsung tidak memberikan maksud ke atas angka-angka yang telah pun dilaporkan dalam ucapan beliau semalam. Ini adalah amat mengecewakan rakyat Malaysia yang dengar dengan cukup teliti ucapan beliau semalam. Sebab rakyat Malaysia sekarang menderita, terkurung akibat PKP yang ketat yang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan, dan rakyat Malaysia tak tahu kenapa jumlah penularan, kadar penularan dan jumlah rakyat Malaysia yang kena COVID terus meningkat dengan begitu tinggi, begitu mendadak, walaupun mereka dikenakan dengan PKP sejak 24 hari bulan Mei tahun ini. Tiada jawapan daripada Kementerian Kesihatan, tiada jawapan daripada Menteri Kesihatan. Tapi apa yang pada saya paling memeranjatkan ialah dalam ucapan 55 minit daripada Menteri Kesihatan, tiada sebut langsung kosong sifar tentang Pelan Pemulihan Negara. Kita ada sidang parlimen kali ini adalah menurut Perdana Menteri, mereka akan memberikan penerangan dan pembentangan Pelan Pemulihan Negara. Tapi dalam ucapan Menteri Kesihatan, tiada kaitan langsung. Dalam plan ni yang kita baca, ada satu bab ketiga, iaitu memperkasakan healthcare ataupun sistem kesihatan untuk menghadapi pandemik COVID. Bukan panjang sangat, ada 10 muka surat dalam laporan ni. Dan dalam laporan ni yang paling penting, strategi yang paling penting sekali ialah untuk melaksanakan strategi yang disebut sebagai FTTIS, iaitu find, cari, trace, test, saring ataupun ujian saringan, trace, carilah, cari close contact, isolate, quarantine, iaitu jangan berdekatan dengan pihak yang ada close contact, dan support. Okay? Itu merupakan strategi utama yang diberikan ruang yang cukup besar dalam Pelan Pemulihan Negara. Akan tetapi, dalam ucapan Menteri Kesihatan, langsung tiada sebutan tentang FTTIS. Tiada, langsung. Dan dalam satu section yang disebut dalam ucapan beliau, saya ada ucapan beliau kat sini. Memang ada satu section yang dikatakan yang bertajuk
meningkatkan keupayaan ujian saringan pengesanan COVID-19 seluruh negara. Ada. Tapi dalam 2 perangan yang berikutan dalam tajuk ini, tiada strategi langsung. Apa yang Menteri sebut hanya jumlah yang telah dijalankan ujian saringan sejak bila sampai bila. Tiada analisis sama ada strategi ini cukup ataupun tak cukup. Tiada sebutan tentang apa yang perlu dibuat, jumlah yang saringan yang perlu dibuat pada masa depan atas kadar positiviti yang kita ada hari ini. Tak ada. Maksudnya, apa yang disebut oleh Menteri Kesihatan dengan apa yang dibentangkan oleh Perdana Menteri dan Menteri Kewangan 2 hari yang lalu adalah jauh berbeza. Macam kerajaan yang tak sama. Macam Dr. Ambam Baba dan Kementerian Kesihatan berada dalam planet yang berbeza dengan planet yang diduduki oleh kita bersama. So, walaupun kita agak lega dengan pembentangan National Recovery Plan ataupun Plan Pemulihan Negara sebab adanya strategi FTTIS yang selama ini ditegaskan, diminta oleh saya dan pihak pembangkang, tapi Kementerian Kesihatan macam tak masuk dalam perbincangan Plan Pemulihan Negara. So kita harap Dr. Adam Baba akan dalam 2-3 hari yang akan datang memberikan satu pembentangan lagi, sama ada dalam parlimen ataupun luar parlimen, yang akan memperkenalkan strategi-strategi yang selaras dengan strategi yang telah pun dibentangkan dalam Plan Pemulihan Negara. Kita perlukan macam mana Kementerian Kesihatan akan meningkatkan jumlah saringan yang akan dijalankan. Kita nak tahu macam mana Kementerian Kesihatan akan dalam jangka masa 48 jam kontak semua close contact kepada sesiapa yang didapati COVID positif. Yang buat masa ini tidak dijalankan oleh Kementerian Kesihatan. Inilah apa yang kita nak dengar daripada Menteri Kesihatan dan bukannya perengan tentang angka-angka statistik yang tidak banyak bermakna. So kita harap ia dapat dilaksanakan dan dijalankan oleh Dr. Adam Baba dan Kementerian Kesihatan. Kalau tidak, sekali lagi kita minta supaya beliau meletak jawatan ataupun dipecat supaya seorang lagi menteri yang sanggup menjalankan strategi dalam Plan Pemulihan Negara dapat dilantik supaya Malaysia dapat diselamatkan daripada pandemik COVID masa depan. So, itu saja. Tambah sikit. Terima kasih. Saya akan tambah sikit daripada poin-poin yang telah dibangkitkan oleh saudara Tony. Pertama sekali, apabila kita mendengar rounding up daripada YBMK semalam, apa yang membimbangkan? Beliau sentiasa memberikan justifikasi kenapa mereka cuma melakukan seberapa testing atau saringan tersebut. Prinsipnya mereka bagaikan tidak menyedari bahawa kesilapan dalam beberapa bulan yang lalu disebabkan kurangnya saringan. Saya faham ada strategi yang haruslah dilakukan seperti di Greater Klang Valley kerana kes tinggi, sangat tinggi and it's a huge surge. Tetapi kita tidak boleh hanya berfikir tentang Greater Klang Valley. There is the Greater Malaysia, dan kalau kita lihat statistik, kalau di negeri Perak, di negeri Kedah, di negeri Penang, Pulau Pinang sebagai contoh, ICU beds mereka semakin penuh, kategori pesakit semakin tenat, maka kita melihat small steps of what the tragedy that is happening in Greater Klang Valley happening in these states. Dan jika kita tidak melakukan strategi FTTIS plus V seperti yang kami tegaskan banyak kali sejak tahun lalu, maka kerajaan akan melakukan kesilapan yang sama. Oleh itu saya menyeru, jangan sekali-sekali memberikan alasan atau justifikasi tentang
limited testing yang mereka lakukan sekarang. Tetapi bertaubatlah. Lakukan apa yang perlu. Sebenarnya apa yang kami minta tak banyak. Hanya untuk Kementerian Kesihatan, Menteri Kesihatan ikut sahaja saranan dan nasihat dalam NRP yang diterbitkan oleh kerajaan sendiri. Jangan pula terbit atas kertas nampak cantik tetapi tidak diimplementasikan. Dan jika tidak diimplementasikan, saya memang akan saya jangka bahawa kita ada hidden clusters, kita ada kes-kes yang lebihan akan berlaku di negeri-negeri di luar Greater Klang Valley ini. Jadi, itu saja. Terima kasih.